Assalamualaikum dan salam hormat. Seperti biasa, Sukan Plus Close Up menemani hujung minggu anda dengan pelbagai topik menarik, termasuk kisah jatuh bangun atlet, kontroversi, kejohanan, begitu juga isu semasa. Baik, hari ini kita nak berkenalan dengan salah satu sukan tempur yang agak prominent sebenarnya di peringkat antarabangsa, tetapi tidak di Malaysia. Sukan lawan pedang diperkenalkan sebagai acara Olimpik sejak 1896 dan sehingga hari ini dipertandingkan secara kompetitif. Dan pada hari ini juga kita nak mencari jawapan kenapa sukan Zoro ini kurang mendapat tempat dan juga perhatian di Malaysia. Jadi saya perkenalkan kepada anda tetamu kita pada hari ini, Saudara Badrul Rizwan Bahar, Presiden Persatuan Lawan Pedang Amatur Wilayah Persekutuan ataupun FTAFA. Apa khabar? Khabar baik. Baik, terima kasih kerana sudi bersama Sukan Plus Close Up minggu ini. Terima kasih anda kerana jemput saya. Baik, Badrul, mungkin boleh intro secara lebih mendalam. Saya rasa ramai nak kenal siapa sebenarnya Badrul Rizwan Bahar. Silakan. Okey, saya by training seorang jurutera, bekerja dalam industri oil and gas. Sekarang bekerja sebagai General Manager Asia Pacific untuk syarikat servis Amerika Syarikat. Jadi saya mula melibatkan diri dalam sukan lawan pedang ni pada tahun 2013. Masa tu anak sulung saya lah, dia berminat untuk berkecimpung dalam sukan lawan pedang. Diikuti oleh anak kedua saya. Jadi bila saya, sebagai seorang bapa, bila saya tengok anak saya ada potensi, ada bakat seperti mana yang disokong oleh jurulatih mereka, jadi saya pun berminatlah untuk membantu dan memastikan perkembangan mereka dalam sukan lawan pedang ni dijaga. Jadi bila saya ingin lebih aktif dalam administration sukan lawan pedang ni, jadi saya pun melibatkan dirilah dalam persatuan. Dan alhamdulillah lah pada tahun 2021 saya diberi kepercayaan untuk dilantik sebagai Presiden Persatuan Lawan Pedang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, baik Badrul, kita kena cuba hakikat sukan lawan pedang ini kurang popular di Malaysia berbanding dengan negara luar, walaupun ia dikatakan sebagai satu acara Olimpik, acara yang besar. Jadi bagi Badrul sendiri, selama beberapa tahun berkecimpung dengan sukan ini, apa faktor yang menyumbang kepada kekangan sukan ini untuk berkembang di Malaysia? Pada pemerhatian saya lah, sepanjang saya melibatkan diri dalam sukan lawan pedang ni, ada beberapa faktor lah. Faktor pertama, pendedahan sukan lawan pedang ni kepada masyarakat awam, terutamanya untuk pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah. Sebelum ini sukan lawan pedang dikategorikan sebagai sukan tempur. Jadi di peringkat sekolah, di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, sukan tempur ni tidak diiktiraf sebagai sukan sekolah, lebih kepada uniform body activities. Jadi untuk kebanyakan ibu bapa lah, bila mereka melibatkan diri dalam sukan di sekolah rendah terutamanya, penglibatan kurikulum ni memberikan markah koko kan. Jadi markah ini akan menyumbang pada markah peperiksaan akhir tahun. Jadi bila sukan tempur ni tidak diiktiraf oleh sekolah, jadi susah mendapatkan pelibatan di peringkat sekolah. Tapi saya nak point out here lah, alhamdulillah, I think 2 weeks ago, berkat usaha daripada berbagai pihak, terutamanya Datuk Chong Kim Fat, pengerusi Wushu dan juga Vice President OCM yang telah menerajui perjuangan ini sepanjang 20 tahun, sukan tempur telah mendapat pengiktirafan untuk sebagai sukan sekolah. Jadi saya berharap dengan pengiktirafan ini kita boleh menambahkan pendedahan ini di peringkat sekolah. So itu faktor pertama, kurang pendedahan di masyarakat awam, terutamanya di peringkat sekolah, di peringkat kaum B. Faktor kedua ini berkaitan dengan faktor pertama tadi. Sebab kita tak dapat pendedahan, kita tak dapat penglibatan yang lebih holistik lah di peringkat kaum B. Jadi kita punya akses kepada jurulatih, akses kepada skill set lawan pedang ni berkurangan. Sebab kita lihat semua atlet-atlet, bekas-bekas atlet lawan pedang negara, apabila mereka berhenti
berhenti bersukan, berhenti competitive fencing, mereka tidak mempunyai peluang untuk menyumbang balik kepada kepada sukan lawan pedang ni. Tak ada peluang. Jadi bila kita kekurangan tenaga mengajar daripada bekas-bekas atlet ni, jadi kita kekuranganlah kebolehan untuk menambahkan atau mendedahkan sukan ini. Jadi dia macam catch-22 sikit lah. Kita tak ada pendedahan, tenaga pengajar ni pun kurang. Jadi untuk menambahkan perkembangan sukan ni agak sukar. Okey, Badrul. Selain pendedahan yang agak kurang dan juga akses kepada fasiliti jurulatih, adakah faktor tubuh badan orang-orang Asia, khususnya di Malaysia, juga mempengaruhi perkembangan sukan ini sebenarnya? Bagi saya tidak begitu. Kalau kita perhatikan the current Olympic champion, gold medalist pada sukan Olimpik Tokyo untuk sukan senjata foil merupakan atlet daripada Hong Kong. And then kalau kita perhatikan juga atlet yang wanita foil yang prominent sekarang ni daripada Amerika Syarikat, Lee Kiefer, adalah seorang atlet yang kecil. Dia tak tinggi, berbadan kecil. Jadi bagi saya lawan pedang ni mempunyai potensi seperti sukan badminton, sukan squash, kerana tidak bergantung 100% kepada fizikal dan bentuk badan. It's more towards the agility, flexibility, speed. Obviously kekuatan fizikal juga memainkan peranan, tapi bukan 100%. Jadi bagi saya, kita sebagai, even from Malaysia, even if you look at negara jiran kita, Singapura, they have 2 Olympians right now, kan, dalam senjata foil dan senjata epee. Jadi kenapa kita Malaysia yang hanya berjiran dengan Singapura tidak dapat bertanding pada tahap yang sama? Baik, Badrul, mungkin boleh ceritakan sedikitlah keunikan sukan lawan pedang ni. Mungkin ramai juga yang tak tahu apa keunikan sebenarnya untuk sukan ini. Okay, bagi saya sukan lawan pedang ni saya ibaratkan seperti mental chess, seperti main catur tapi mentally, sebab ia merupakan gabungan berbagai kebolehan atlet tersebut. We have to be fast, we have to be not just fast on our feet but fast mentally. It forces the athlete to have a critical thinking, to think how to counter the opponent, and the room for mistakes is very small, kan? Sebab sukan ni amat pantas. Kalau kita lihat, kalau kita saksikan kejohanan lawan pedang di peringkat termasuk, kita tengok dia punya pergerakan amat pantas. Jadi kebolehan untuk membuat decision on a split second is very important. So for me, I see it as a mental chess, and you need not just physical toughness, you also need your mental toughness, because you are alone on the street. Kan? It's up to you to how you want to compete or how to react to your opponent. Okey, Badrul, kalau di Olimpik ada berapa kategori atau acara yang dipertandingkan secara kompetitif? Okey. Jadi untuk sukan lawan pedang ni, dia ada 3 jenis senjata. Kita ada epee, kita ada foil, kita ada saber. So, 3 senjata ni mempunyai peraturan masing-masing lah. Jadi kalau dikatakan dalam sukan Olimpik, untuk kategori yang pertandingan adalah untuk ketiga senjata ini, untuk bahagian lelaki dengan bahagian perempuan, dan juga untuk individu dan berpasukan. Okey, kalau kita tengok perbezaan ketiga-tiganya, epee, foil dan saber, mungkin Cik Badrul boleh terangkan sedikit mendalam perbezaan ketiga-tiga ini. So perbezaannya ada 3 faktor lah. Satu, jenis senjata yang digunakan, epee, foil dengan saber. Kedua, cara untuk mendapat markah. Contohnya untuk foil, dia punya target area adalah kita punya torso, daripada leher ke pinggang sahaja. Itu area yang kita perlu targetkan lah untuk mendapatkan markah. Untuk saber, dia punya area target kepala, tangan sampai ke pinggang. Jadi basically from waist up is your target area for saber.
And then untuk FP is the whole body. Daripada atas sampai ke bawah, the whole body is your target area. Jadi cara untuk dapatkan markah is quite simple. You just have to hit the point of your weapon at the target area. Okay, jadi setiap atlet itu berbeza-beza dia punya jenis acara tu. Yes. Dan setiap acara itu bergantung kepada kebolehan mereka atau macam mana? Apa perkara yang dipertimbangkan untuk atlet itu berada di AP, fall dan juga saber? Kalau kita nak mendalami betul-betul, I think saya perlukan lagi masa lebih banyak lah sebab memang very complex. Kalau saya nak terangkan. Tapi kalau perbezaannya macam sabers dia lebih kepada mencantas atau menetak, kan? Jadi memerlukan pergerakan yang pantas, memerlukan refleksi yang pantas untuk mengelakkan atau untuk parry, atau dia kata parry lah, untuk menahan atau block senjata lawan. Untuk FP, prosesnya lebih perlahan. It's more towards what I mentioned just now. It's more about mental chess. Sebab FP target area ini adalah seluruh badan. Jadi kita memerlukan kita kena memilih masa yang sesuai untuk menyerang supaya kita tidak di counter. Jadi pergerakannya lebih perlahan tapi masih juga eksplosif. Dan senjata ketiga foil adalah gabungan kedua-duanya sekali. Dia macam bergabung dua-dua saber dengan FP, memerlukan speed tapi juga pada masa yang sama kita kena memilih masa yang betul untuk menyerang. Baik, Badrul, ada kategori berat ke untuk sukan lawan pedang ini? Tak ada. Okay. Tak ada. Baik, kalau di Malaysia sendiri bagaimana perkembangan sukan ini bagi Badrul sendiri? Mungkin ada akademi-akademi yang dihaskan ke untuk melahirkan bakat-bakat baru dari semasa ke semasa? Akademi not specifically. It's more the clubs. Jadi sejak 2013-2014 di Malaysia, sukan lawan pedang ni telah menyaksikan pertubuhan banyak klub-klub sukan lawan pedang. Mostly klub-klub ini ditubuhkan oleh bekas-bekas atlet negara lah yang ingin meneruskan penglibatan mereka dalam sukan, ingin menyumbang balik kepada sukan, ingin share all their experience and knowledge for the next generation of athletes. Kita boleh saksikanlah sejak 2013-2015 ni kebanyakan daripada atlet negara yang mewakili Malaysia, terutama di sukan C, kebanyakannya mereka datang daripada klub-klub begini, kan? Memang ada juga sport school di negeri-negeri di Malaysia seperti di Johor, di Terengganu, tapi kebanyakan pelibatan sukan ni datang daripada klub-klub di sinilah yang semuanya unfortunately tertumpu di Lembah Kelang sahaja. Okey, baik. Bagaimana dengan sambutan Badrul untuk pelibatan mereka dalam akademi-akademi ini? Okey atau tidak? Sebab akademi dan kelab-kelab begini merupakan satu bisnes. Right? Jadi bila kita bercerita pasal bisnes, memerlukan pembelajaran lebih lah. Okay? Jadi kita boleh saksikan kebanyakan atlet-atlet ni yang melibatkan diri dengan sukan lawan pedang ni tertumpu pada certain club. Kerana as a business, they need to deliver results, they need to perform. So by delivering results, they will bring in new business. So unfortunately, this is the reality right now. Tetapi persatuan-persatuan negeri seperti Persatuan Lawan Pedang Kuala Lumpur, kami memang bekerjasamalah dengan klub-klub begini untuk perkembangan dan untuk development sukan lawan pedang di Kuala Lumpur dan juga di negara.
saya difahamkan juga sukan lawan pedang ini banyak tertumpu di bandar-bandar besar seperti Lembah Kelang, Penang. Betul ke Badrul? Yes, ini balik pada komen saya tadi lah, sebab sekarang ni perkembangan sukan ni bergantung pada klub-klub yang saya sebutkan tadi. Jadi memang untuk sebagai satu perniagaan mereka memerlukan market yang ada, yang mampu yang mampu menyumbang pada perniagaan mereka. Jadi yalah, the reality is memang semua tertumpu di Lembah Kelang atau di bandar-bandar besar di Malaysia lah, seperti di Johor Bahru, di Seremban, dan seperti Hana kata tadi di Penang juga ada. Jadi ada tak perancangan untuk selain di bandar-bandar besar, mungkin di kawasan yang agak selain daripada situ, mungkin ada perancangan atau bagaimana? Itu merupakan bagi saya lah, itulah peranan persatuan negeri masing-masing yang perlu untuk memantau kegiatan dan perkembangan sukan lawan pedang di negeri mereka. Contohnya di Johor, Persatuan Johor agak aktif bekerjasama dengan MSN Johor untuk mengenal pasti daerah-daerah sekolah yang boleh menyumbang atlet-atlet lawan pedang. Seperti di Sabah, mereka juga ada program di sekolah-sekolah. So ini berbalik kepada peranan persatuan negeri masing-masing. Jadi bagi saya sebagai Presiden Kuala Lumpur, kami memang bekerjasama dengan MSN Wilayah Persekutuan, kami bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan untuk meramaikan lagi lah, untuk mengembangkan lagi sukan lawan pedang di Kuala Lumpur. Okey Badrul, selain daripada akademi, kita ke sudut yang lebih agak details berkenaan dengan sukan lawan pedang ini, dari sudut pertandingan, venue, fasiliti, adakah mencukupi sebenarnya untuk perkembangan sukan ini di Malaysia sendiri? In terms of facility, sebenarnya kita sukan lawan pedang ni tak memerlukan fasiliti yang besar atau mahal. Sebagaimana pertandingan yang pernah diorganiskan oleh Persatuan Lawan Pedang Kuala Lumpur, kita hanya memerlukan dewan, memerlukan dewan yang mempunyai kawasan yang mencukupi. Macam kita perlukan stadium, maybe a badminton court, so peralatan-peralatan lain datang daripada persatuan sendiri. Jadi bagi saya, bila Persatuan Kuala Lumpur ingin menganjurkan pertandingan, kami hanya memerlukan satu kawasan yang mencukupi untuk melengkapi peralatan lawan pedang sahaja. Okey, baik. Dari segi peralatan pula, saya tahu mungkin diorang pakai glove dan sebagainya. Apa sebenarnya yang diperlukan secara detail untuk terlibat dalam sukan ini dari segi peralatan? Okey. So as an entry point untuk sukan lawan pedang lah, bagi kalau ada pelajar-pelajar sekolah yang ingin melibatkan diri. Jadi secara amnya kita hanya memerlukan glove, the topping, dan juga jaket dan seluar, dan pedang dan senjata lah, itu saja. As an entry point, actually taklah mahal sangat kalau kita compare dengan sukan-sukan seperti golf atau memanah, kan. Tapi sebagaimana sukan-sukan yang lain, apabila kita ingin lebih mendalami sukan ni atau kita nak naikkan level kita dalam sukan tersebut, yes, kita perlukan sedikit pelaburan, investment a bit to ensure that peralatan yang digunakan adalah peralatan yang diiktiraf oleh persatuan antarabangsa. Okey, baik Badrul. Dari segi keselamatan pula, bagaimana nak pastikan mereka yang terlibat dalam sukan ini mempunyai tahap keselamatan yang baik sebenarnya? Actually, sukan lawan pedang ni is one of the safest sport, sebab as a mandatory equipment, kita kena pakai topeng, kita kena pakai jaket, kita kena pakai glove. Memang alatan sukan diri untuk atlet tu digunakan untuk melindungi diri. Jadi even masa COVID dulu, kan, bila ada peraturan kalau kita nak bersukan kena ada 6 kaki, kan, menjarakkan diri 6 kaki. Untuk sukan lawan pedang, memang kita orang akan menjarakkan diri. Secara automatik sukan itu telah akan menjarakkan diri dari opponent. Dan kita ada mask, kan. Memang secara semula jadi sukan itu akan will provide a safe environment for the athletes, kan.
Yang saya difahamkan pedang tu sendiri hujungnya taklah tajam, betul? Hujung ni tumpul. Dia tak ada edge. Dia memang tak ada edge lah. Semua alat senjata yang digunakan adalah tumpul. Di mana hujungnya adalah satu tipnya adalah satu sensor. Sebab peralatan sukan tu adalah electrical. So, kita memerlukan signal elektrik yang akan menyalurkan signal kepada scoreboard. Jadi semua peralatannya adalah tumpul. Okay. Baik, dan kalau dari segi fall pula, situasinya bagaimana? Ia dianggap sebagai fall ketika bermain sukan lawan pedang ini? Walaupun secara definisinya sukan lawan pedang ni adalah sukan yang menggunakan senjata untuk to hit your opponent, right? In terms of foul tu tak ada sangat. Cuma ialah kita tak bolehlah to be too aggressive or to act or to perform an action outside the duration of the competition. Jadi kita ada referee, kan? So bila referee tu kata berhenti, kita berhentilah. So kalau yang dikatakan foul tu adalah pergerakan atau action yang dilakukan di luar arahan referee. Okey Badrul, tadi Badrul ada cakap yang sukan ni taklah terlalu mahal. Tapi ramai yang cakap sukan ni mahal sebenarnya. Jadi dari segi kos mungkin Badrul boleh go agak mendalam sedikit. Sebab ramai yang cakap sukan ni mahal. Mungkin ada yang rasa takutlah untuk terlibat dengan sukan ni. I think this comes from the impression lah. Sebab bila kita katakan sukan ni lawan pedang, a lot of people have a certain impression it's a elite sport. It's a sport that's played by people on a different level. Betul. Tapi sebenarnya taklah begitu. Seperti mana saya katakan tadi, memang dia punya entry point adalah murah, tapi sebagaimana sukan-sukan lain, even badminton, bola sepak, kalau kita ingin to improve our level of training, improve our level of expertise in any sports, you require more investment, kan? Jadi untuk memastikan peralatan kita gunakan adalah peralatan yang diiktiraf di tahap antarabangsa, obviously we need to invest more. Jadi kos itu datang daripada penglibatan atlet masing-masing. Kalau dia ingin lebih menaikkan kualiti training atau kebolehan mereka, jadi mereka perlu invest a bit more lah on the equipment, on the time to train, especially with their coaches, get more time on the street. So all this translate into cost, obviously. But then it comes along together with the performance. The higher level performance that you wish to get from fencing, obviously you need to invest more. Okey, Badrul. Kita sebenarnya terlalu fokuslah kepada sukan yang pada saya agak jauh lagi untuk ke sukan Olimpik. Contohnya takraw, squash, silat dan sebagainya. Dan lawan pedang ni antara sukan yang terang-terang dah berada pun di Olimpik setelah sekian lama. Bercakap tentang emas pertama, sebenarnya perspektif pemegang taruh sukan di Malaysia seperti OCM, MSN, ISN seperti yang Badrul cakap tadi, katakan tadi, penaja patut mempertimbangkan sukan lawan pedang ini untuk diberi fokus. Komen Badrul sendiri. Komen saya sendirilah, sebagaimana saya katakan tadi, kebolehan kita sebagai orang rakyat Malaysia, atlet Malaysia, kita punya potensi untuk ke Olimpik ni sama seperti badminton, sama seperti squash, seperti bowling, kerana penglibatan dalam sukan ini tidak memerlukan kekuatan fizikal yang terlalu tinggi. Kita mampu untuk bertanding dengan atlet-atlet luar negara, atlet Europe, atlet Amerika, atlet Afrika. Kerana sukan lawan pedang ni, seperti mana saya katakan tadi, memerlukan physical flexibility, agility, sama seperti badminton, sama seperti squash. Jadi, again, like I mentioned, our neighbours Singapura mampu bertanding di peringkat antarabangsa. Mereka mampu melahirkan atlet Olimpik. Jadi kenapa kita sebagai persatuan sukan lawan pedang di Malaysia tidak sampai ke tahap itu lagi? Kita ada Olimpian.
kita ada Olimpian. Pada tahun 2012, Malaysia telah melahirkan seorang atlet Olimpik dan tahap tanding di Olimpik London 2012. Jadi pada pandangan saya, pada masa itulah, itu patut jadi katalis, patut jadi pembangkit untuk Persatuan Badan Induk Negara gunakan untuk menambah bolehkan lagi perkembangan sukan di lawan pedang lah di Malaysia. Tapi unfortunately, now is 2023, we can't even get gold medal for SEA Games. The last gold medal that we got was back in 2011. So that has been 12 years. So this is where peranan Badan Induk dan juga peranan Persatuan Negeri patut bekerjasama lah untuk mengenal pasti kenapa perkembangan ni kita terbantut sejak 2012, sejak 2011. Baik Badrul, sebelum kita tutup perbualan kita hari ini berkenaan dengan sukan lawan pedang, apa harapan Badrul sendiri untuk sukan ini di Malaysia? Saya mempunyai harapan tinggi sebenarnya. Ialah saya telah perhatikan ramai atlet-atlet muda lawan pedang yang mempunyai bakat, yang mempunyai potensi menjadi ahli yang berjaya dalam sukan ini di peringkat antarabangsa. Bagi saya, penglibatan saya dalam sukan ini adalah untuk membantu atlet-atlet muda negara mencapailah target mereka ingin bertanding di peringkat antarabangsa, peringkat Asia, di peringkat dunia dan di peringkat Olimpik. Bagi saya, untuk mencapai target-target ini kita memerlukan perubahan lah. Kita memerlukan perubahan from bottom to top. Whatever we have done previously, obviously we haven't seen the results. We haven't got any Olympians since 2011. We haven't won any gold medals since 2011 in SEA Games, even at the regional level. So we need a change. We need a change somewhere, whether it's at the leadership of the Badan Induk or how we manage the development of fencing here in Malaysia. Okey Badrul, saya kira itu sahaja masa yang kita ada. Semoga pendedahan kita hari ini dalam Sukan Plus Close Up dapat membuka mata ramai pihak lah berkenaan dengan sukan lawan pedang ini di Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama Sukan Plus Close Up minggu ini. Saya doakan kami di Sukan Plus Close Up doakan semoga ada sinar untuk sukan ini. Kalau bukan emas pertama pun siapa tahu sukan lawan pedang ini mampu menyumbang emas yang keempat, yang kelima dan sebagainya untuk negara. Baik, segala yang terbaik untuk sukan Malaysia. Sukan Plus Close Up melabuhkan tirai. Saya Hana Syafirah. Assalamualaikum dan salam hormat.